Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Sahabat semua, ini adalah satu kenyataan yang mengejutkan ya daripada pemimpin Barisan Nasional yaitu UMNO YB Johari Ghani. Apakah kenyataan itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda semua, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah itu? Ya, jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Beri 10 tahun kepada Anwar, negara akan berjaya, kata Johari Ghani. Wow, itu dia satu keyakinan yang padu, yang mantap daripada pemimpin UMNO ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan beliau, apakah yang cuba disampaikannya kepada pemberita ya apabila beliau ditanya atau disoal berkaitan dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya rakyat diberikan keyakinan bahwa jika kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diberikan masa 10 tahun saja, nescaya rakyat akan melihat sebuah negara yang dibanggakan. Naib Presiden UMNO Datuk Johari Ghani berkata, 10 inisiatif ekonomi madani yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Khamis lepas akan berjaya. Katanya, semalam bila saya tengok hala 7 ekonomi yang dibentang oleh Perdana Menteri kita, saya tengok jika BN dan PES ini boleh bersama-sama kekal bersahabat untuk 10 tahun akan datang, saya percaya katanya 10 inisiatif ekonomi pasti akan tercapai, kata tokoh perniagaan yang juga ahli parlimen Titi Wangsa itu. Khamis lepas, kerajaan menyasarkan Malaysia untuk berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dalam jangka masa sederhana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata ia antara 7 sasaran utama dalam penstrukturan semula ekonomi negara melalui ekonomi madani yang mau dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Beliau yakin Malaysia mampu mencapai sasaran besar itu dengan meneladani negara yang pernah berdepan kejatuhan, namun tangkas dan bangkit semula ke hadapan. Bagi Johari, ia adalah sesebuah negara akan mencapai kejayaan melalui hala 7 dan perancangan yang baik, dan ia akan tercapai jika politik negara itu stabil. Politik yang stabil akan berlaku jika ia berada di tangan pemimpin yang meletakkan kepentingan negara dan rakyat lebih utama dari kepentingan politik. Katanya, sikap ini sangat berbeza dengan pemimpin Perikatan Nasional apabila mereka menolak untuk bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan seperti mana yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tambah Johari lagi, kita lihat sebuah negeri di utara tanah air, rakyat terpaksa ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Mereka ada diberi peluang untuk mentadbir di sebuah negeri itu lebih kurang 30 tahun. Tetapi apa yang berlaku kepada negeri itu soalnya. Jadi mereka kata kerajaan mereka berbeza dengan kerajaan pusat. Mereka dizalimi oleh pusat. Ya, saya tanya mereka, Selangor dah beberapa penggal sebelum ini berbeza dengan pusat. Tetapi Selangor menjadi negeri ekonomi yang paling kuat. Katanya menjawab alasan pemimpin PAS bahwa Kelantan miskin kerana dianaktirikan oleh kerajaan pusat. Jadi atas sebab itu katanya lagi, dia adalah antara ahli parlimen UMNO yang paling awal mengusulkan agar partinya bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Selepas pilihan raya 15 yang lalu katanya, apabila tidak ada satupun parti yang menguasai gerakan atau boleh menubuk kerajaan, saya antara orang pertama cakap secara terbuka, kita kena tubuh kerajaan unity, kerajaan perpaduan. Orang tanya saya kenapa? Saya cakap kita tangguh penubuhan kerajaan ini, ia akan memberikan kesan yang tidak bagus kepada negara. Saya buat keputusan sebagai ahli parlimen, saya jumpa Presiden UMNO, saya beritahu beliau, Datuk Seri Presiden, kita kena bantu negara ini dan kita tubuhkan kerajaan. Kerana jika kita tidak tubuhkan kerajaan katanya, ia akan menjadi macam Thailand dan beberapa bulan kerajaan tak boleh wujud katanya. Jadi menurut Johari lagi, beliau menyokong idea ini kerana ada sebab dan ia dilihat dari berbagai sudut. Tambahnya salah satu sebabnya jika kita dapat wujudkan kerajaan sama dengan Pakatan Harapan, kita akan wujudkan kerajaan yang stabil di negara ini, kata beliau. Dan bagi Datuk Johari lagi, pemimpin PES ini berbeza kerana mereka lebih mementingkan negara dari politik. Katanya pada
2008 BN dan UMNO kalah di Selangor. Begitu juga pada 2013 dan juga 2018 berbanding sebelum itu. BN yang menguasai Selangor selama 50 tahun. Sebelum ini kita bangunkan Selangor selepas 2018, 2013, 2018. Saya tengok Pakatan Harapan boleh sambung pembangunan itu dengan baik. Sebab itu hari ini negeri yang boleh dibangunkan dengan begitu sempurna adalah Selangor. GDP ya atau KDNK terbesar di Selangor, reverse di Semenanjung, Selangor paling banyak sekali katanya. Ya kita tidak mau, jika kita tidak tahu mentadbir, kita tidak akan ada statistik yang saya sebutkan itu, kata Johari memuji kemampuan PH untuk mentadbir negeri dan juga negara. Oh, itu antara kenyataan yang memang mengejutkan ya daripada pemimpin UMNO ini. Sebab kita tahu sahabat semua, pemimpin ini bukanlah calang-calang orangnya. Ia mempunyai pemikiran yang kritis, mempunyai pemikiran yang begitu terbuka. Dan apa yang beliau katakan, kepentingan adalah ia mengatasi daripada kepentingan politik ataupun kepentingan parti ataupun peribadi. Ya, yang mana secara bukti yang kita lihat hari ini, kerajaan negeri Selangor, walaupun ya tidak selari dengan kerajaan persekutuan sebelum ini, mereka boleh menyumbangkan ya KDNK yang paling besar dalam negara kita antara negeri-negeri yang lain dibandingkan dengan negeri yang di bawah pimpinan pembangkang lain seperti PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah, sahabat semua. Jelas ya bahwa kepimpinan mereka itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan juga parti sendiri ya, dan juga kroni-kroni untuk mengayahkan ahli keluarga, mengayahkan exco dan sebagainya. Tetapi tidak ya kepada kerajaan seperti mana Selangor ya, Pulau Pinang ya, apalagi Negeri Sembilan, kita boleh lihat dengan pembangunan yang nyata, dengan keprihatinan mereka untuk utamakan rakyat. Ini adalah bukti jelas bahwa kerajaan hari ini seperti mana yang dinyatakan oleh YB Johari, bahwa ya gabungan antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga beberapa lagi parti yang terkandung dalam kerajaan perpaduan ini adalah satu keputusan yang tepat. Dan pastinya katanya jika Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi tempo dalam masa 10 tahun, ya mungkin kurang daripada 10 tahun itu, bahwa kerajaan hari ini akan menggapai sasaran untuk menjadi kuasa ekonomi yang hebat di rantau Asia dan juga di rantau dunia, sahabat-sahabat semua. Terbaik satu ulasan, dan beliau tidak memberikan contoh ya bagaimana 30 tahun ya sebuah parti ini memerintah, tapi apa yang nyata yang kita lihat pembangunannya tidak kelihatan, sahabat semua. Ya, karena apa? Apabila rakyat bersuara, mengkritik dan sebagainya, mereka mengatakan mereka tidak menghormati pemimpin, mereka tidak menghormati parti mereka, parti Islam itu katanya. Jadi rakyat terpaksa mendiamkan diri walaupun hidup dalam kepayahan, ya, seperti masalah air yang tidak dapat diselesaikan puluhan tahun, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi hari ini, inilah masanya. Rakyat-rakyat seperti mana di Kelantan, Terengganu, Kedah untuk membuat keputusan yang tepat. Adakah Anda mahu lagi memiliki kehidupan yang membimbangkan, yang tidak tentu arah kerana kepimpinan pentadbiran yang tidak telus, tidak bijak ya, dan sebagainya, akan menghantui Anda. Jadi inilah masanya. Jika Anda mahukan perubahan untuk anak muda di Kelantan, Terengganu dan Kedah, ini masanya untuk Anda memberikan undi kepada Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, dan juga calon-calon daripada PH dan juga Barisan Nasional BN, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walan walautit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak atas kepala nih. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.